wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih Cikgu Suhaimi selaku pengacara majlis, yang saya hormati pengurusi dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dah 5 tahun kita tak jumpa, hari ni jumpa balik. Ini sahabat kita ni. Sihat Tuan Haji? Alhamdulillah. Tuan Haji kita, Haji Din, sihat Haji Din? Ya, Alhamdulillah. Lama tak datang sini tuan-tuan. Terima kasih pada pengurusi yang sudi mengundang saya untuk program pada malam ni. Kebetulan malam ni saya nak ke Sik, Kedah. Jadi singgah ke sini, nanti teruskan perjalanan ke Sik di Kedah pula tuan-tuan. Bukan Sik, Sik sebutan dia. Kalau Sik sakit pula. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah selalu kita sebut di dalam sembahyang kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyang, kalau kita baca doa iftitah, kita bacalah. Tak baca doa iftitah, tak ada jumpa benda tu. Setengah orang bila sembahyang dia tulis Fatihah. Tulis Fatihah, bismillah, alhamdulillah, waladdallin, amin, rukuk. Bila tanya kenapa tak baca iftitah, sunat je tu dia. Habis saja amin, terus rukuk. Tak baca ke ayat lazim, sunat je pun. Ini penyakit orang kita. Penyakit apa? Jepun. Penyakit apa? Jepun. Tak baca yuk, sunat je pun. Nampak? Penyakit Korea tak ada ke tuan-tuan? Jepun semuanya. Tak ada ke baca doa iftitah? Ada, sunat je pun. Nampak? Ini penyakit. Kalau dia baca, dapat pahala. Tak baca, rugi. Tapi sebab orang kita ni tuan-tuan, bila sebut saja sunat, baca dapat pahala, tak baca tak ada apalah. Nampak? Jadi tak payah baca macam tu. Cubalah kita bagi maksud. Baca dapat pahala, tak baca rugilah. Barulah kita berlumba-lumba nak baca tuan-tuan. Doa iftitah. Sesungguhnya solatku, inna salati wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, mati aku, lillahi rabbil alamin. Hanyalah semata-mata kerana Allah Tuhan seru sekalian alam. Tu saja. Faham yang tu senang. Faham yang tu tuan-tuan, apa yang kita buat dalam dunia ni hanya untuk Allah. Dan apa yang kita dapat ni pun semuanya datang daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas ni kita nak balik pada Allah. Kalau kita dah tahu yang kita ni nak balik kepada Allah, kenapa banyak orang belum buat persiapan untuk balik pada Allah? Saya nak pergi ke Kedah, persiapannya apa? Baju, seluar, kain tuala, ubat gigi, ubat, spender. Itu bekalan. Tak banyak lah, tak banyak sebab besok balik pula. Malam besok patah ke Ipoh pula. Tapi kita sekarang ni tuan-tuan, bukan nak pergi ke Sik di Kedah. Kita bukan nak pergi ke Kuala Lumpur, kita bukan nak pergi ke Langkawi, kita nak pergi ke akhirat. Dan perginya pula tak kembali ke dunia lah. Maknanya selama-lamanya duduk di sana. Maka bekalan yang kita nak bawa, tersangatlah banyaknya kena buat. Bekalan yang nak bawa ni kena buat di sini pula. Kena buat di dunia ni. Dia tak boleh buat dalam kubur nanti. Tak apalah ustaz, nanti dalam kubur awak semayang tadi. Tak mahu tuan.
Saya bila dengar tu Cikgu Saimi kata dia nak lancarkan tabung beli van jenazah ustaz, dah lega tuan-tuan. Alhamdulillah dapat pahala kalau kita wakaf. Dengar pula pengurusi masjid cakap nak beli van jenazah, boleh pusing-pusing sebelum sampai tadi. Boleh pusing-pusing dulu sebelum sampai ke kubur, boleh pusing-pusing kejap tuan. Saya baru ni berlakon drama. Berlakon pula dalam van jenazah. Berlakon tuan-tuan. Duduk dalam van jenazah. Balik rumah di Ipoh 2 hari demam. Itu baru berlakon tuan-tuan. Oi, bayangkan kalau ye duduk dalam keranda tu macam. Baru berlakon. Pengarah pula kata ulang balik. Ulang. Aduh, ulang kubur dalam jenazah dekat keranda tu macam mana tuan ni. Baru berlakon. Bila nak siar ustaz, insya-Allah bulan 5. Lama tuan-tuan. Berlakon bukannya hari ni siar, besok hari ni rakam, besok siar. Allah. Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu bila sebut di dunia adalah tempat untuk kita bercucuk tanam, di akhirat nanti nak kutip marza'atul akhirah. Sekarang ni tempat bercucuk tanam untuk apa? Lil akhirah, untuk akhirat. Ada pula orang tanya pada saya, Ustaz, soalan saya, kenapa Allah jadikan iblis? Kenapa Allah jadikan iblis? Bila Allah jadikan iblis, iblis goda kita orang. Kita orang tak tahan godaan, kita ikut iblis. Kemudian kita masuk neraka. Kalaulah iblis tak ada, kan selamat kita. Ini Allah yang ciptakan iblis. Iblis goda kita, kita ikut iblis. Kemudian kita masuk neraka. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Dia tanya saya pula. Kalau dia tanya tuan-tuan, apa tuan-tuan jawab? Penampar Ustaz. Penampar bukan jawapan. Kalau penampar jawapan, senang hidup. Apa kamu jawab? Aku tampar dah. Kalau dia tanya Tuan Haji macam mana Tuan Haji? Dia Allah ciptakan iblis. Apa cuba Allah tak cipta iblis? Baik semua kita Ustaz. Ini dia ciptakan iblis, dia pesan pada kita jangan ngikut iblis. Kemudian bila kita ikut, kita masuk neraka. Saya jawab kat dia dua. Kenapa abang tak fikir? Kenapa Allah jadikan neraka? Baik Allah jadikan syurga je, sekarang semua tak masuk neraka. Nombor 2 saya cakap, yang abang kata ikut iblis tu buat apa? Bukankah dalam surah Yasin dah sebut wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, dia tu musuh kamu, yang kamu gatal ikut tu buat apa? Tuan-tuan, ada orang yang faham macam itu. Dia tak nak salahkan diri dia, dia nak salahkan Allah. Kalau Allah tak jadikan dia iblis, iblis takkan goda dia dan dia akan jadi baik. Saya jawab, berapa ramai orang yang jadi baik? Tak makan hasutan iblis. Berapa orang yang masuk syurga tak makan hasutan iblis? Kalau orang ni boleh ikut Allah Ta'ala, boleh ikut Nabi Muhammad dan balasannya syurga, kenapa abang tak jadikan mereka sebagai contoh? Yang abang nak ikut jalan syaitan tu buat apa? Sekarang ni tuan-tuan, zaman orang petikai macam-macam. Dia petikai Allah Ta'ala, dia petikai Tuhan. Saya banyak kali tuan-tuan orang jumpa, saya jumpa orang yang mempertikaikan Tuhan. Bukan setakat dia petikai ustaz, dia petikai Tuhan. Tak, Tuhan ni ustaz, waktu tsunami tu Tuhan buat apa? Yalah, macam mana tak faham? Tak, waktu tsunami datang tu Tuhan masa tu buat apa? Kenapa tanya macam tu? Yalah, takkan Tuhan tak tengok umat dia susah, makhluk dia susah. Tu nampak tak? Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia pun. Dia boleh tanya lah, Tuhan buat apa tak? Ada soalan yang kedua, satu perempuan tanya kepada saya. Dia kata, Ustaz, umur dia 30 tahun meninggal. Umur 30 tahun meninggal. Saya tanya soalan dia, umur 15 tahun dia cukup umur. Sebelum 15 tahun dia tak cukup umur, makna dia tak ada dosa pahala. Bermula 15 tahun sampai dia mati,
dia ada dosa pahala. Soalan saya Ustaz, dia pada umur 30 tahun dia dah mati, maknanya dia sempat buat dosa pahala 15 tahun. Soalan saya, sekarang dia dah mati 100 tahun. Kenapa dia masih lagi disoal dalam kubur lebih daripada umur dia sendiri? Umur dia 15 tahun. Tapi bila disoal dalam kubur sampai lebih 100 tahun. Di mana keadilan Allah Ustaz? Kalau dia hidup 15 tahun, soalan dia pun kena soal lah 15 tahun. Pasal apa sampai sekarang duk soal dalam kubur tak habis-habis lagi? Dia azab dalam kubur tak habis-habis lagi? Itu soalan saya Ustaz. Kalau dia tanya kat Tuan Haji, apa nak jawab? Penampar lah Ustaz. Itu jawapan lagi sekali. Dia boleh tanya tuan-tuan. Saya jawab, saya pula nak tanya dekat Hajah. Hajah kata 15 tahun dia kena soal dalam kubur pasal dia buat jahat. Hajah pernah tanya ada orang yang 15 tahun buat amal soleh sampai sekarang Allah Ta'ala bagi nikmat dalam kubur. Hajah tak nak tanya pula. Jangan tanya yang 15 tahun buat jahat, Allah seksa dalam kubur, Allah soal dalam kubur. Yang 15 tahun buat baik, sampai sekarang Allah bagi nikmat dalam kubur. Yang tu kenapa Hajah tak nampak? Tuan-tuan yang saya hormati, balik kepada tajuk kita malam ni. Dunia ni bukan matlamat kita, bukan destinasi kita. Destinasi kita akhirat. Ni tempat singgahnya. Dunia ni tempat singgah. Berapa ramai dah balik kampung lah. Saya pergi ceramah di Sarawak. Makan di tepi sungai Sarawak, dekat dataran. Datang anak-anak muda 4-5 orang ambil gambar. Malam lepas habis ceramah, lapar makan nasi ayam penyet. Datang 4-5 budak ni, dia tanya sama saya, Ustaz, boleh tanya? Boleh. Ustaz asal orang mana? Saya orang Taiping, Perak. Oh, Ustaz orang Taiping. Saya asal syurga Ustaz. Oh, dahsyat. Sebab keturunan saya Nabi Adam dan saya dari syurga Ustaz. Oh, hebat. Terkena saya Ustaz. Dia kata dia asal daripada syurga. Ustaz asal Taiping, dia syurga. Saya jawab kat dia balik, Iblis pun pada syurga tak katanya. Kamu ni iblis ke Adam katanya dia. Itu jawab dia tuan-tuan. Oh, selama roh dia kata. Tuan-tuan, kita semua ni asal daripada syurga. Tak tahu kalau tuan-tuan ni asal daripada beruk, cuba angkat tangan. Ada kat leha asal beruk ke? Belajar di sekolah dulu manusia ni asal beruk. Cuba tuan-tuan bela beruk daripada kecil. Agak-agak bila jadi orang beruk tu? Takkan jadi orang. Yang orang jadi beruk, ya tuan-tuan. Kinja sana, terlompat sini, itu banyak. Asal kita ialah dari syurga. Kalau boleh, biarlah kita ni balik kampung, masuk syurga balik. Jangan pindah ke neraka pula. Neraka bukan asal kita. Maka nak dapatkan syurga itu tuan-tuan, sekarang. Persoalannya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu menyangka bahawa kamu boleh masuk dalam syurga sedangkan Allah belum uji kamu lagi? Tadi saya sebut kita ni asal daripada syurga. Kalau boleh, memang kita nak masuk syurga. Allah tanya kita balik, hey, kamu ingat kamu boleh masuk syurga? Kenapa pula? Kalau kamu belum lagi diuji. Masat humul baksa wad darra, yang akan datang kepada mereka itu daripada kesusahan, kemelaratan akan sampai pada kamu. Maknanya tuan-tuan, dunia ni adalah tempat ujian untuk kita. Sebab Allah nak tengok siapakah di kalangan kita yang paling bagus amalan dia. Siapa yang bagus, masuk balik kampung asal dia. Nama dia syurga. Tuan-tuan yang saya hormati, bila sebut tentang dunia adalah tempat ujian, maka Allah Ta'ala sebut apa yang berada dalam keliling kita ni tuan-tuan adalah ujian. Ada orang yang diuji dengan harta.
Ada yang diuji dengan harta. Tuan-tuan pernah pergi rumah orang, bilik dia saja 30 bilik. Kaya tuan-tuan. Saya pernah pergi satu rumah orang tuan-tuan, nak pergi ke rumah dia, daripada jalan tu dia buat satu jambatan lain. Satu jambatan cross line tuan-tuan, pergi rumah dia. Jambatan dia buat, jejambat. Oh, hebat. Kaya tak kayanya. Kita kalau pergi shopping ke, pergi pejabat kerajaan, ada lift, naik hotel ada lift, bangga duk tekan lift. Rumah dia sendiri ada lift. Kita kalau tengok helikopter tuan-tuan menjerit di bawah, macamlah dia dengar helikopter, macam dia dengar. Tapi ada orang kaya tuan-tuan, rumah dia sendiri ada heli dia tak. Allah kaya. Satu orang kaya tuan-tuan saya jumpa, dia ajak saya naik jet, pergi ceramah naik jet. Subhanallah. Tuan-tuan bayar kalau Ipoh datang Lubuk Merbau naik jet. Nak landing mana tuan-tuan? Naik jet. Orang putih heret beg saya. Saya kata tak apa saya bawa. Oh, dia kata no. Dia nak bawa. Pilot ni ambil tuan-tuan. Oh, hebat. Saya pun duduk dalam jet. Aku nak nyembang apa dengan orang tua ni, tak erti nak nyembang. Kita jenis orang kampung kan. Naik suara boleh kita ni. Tanya dekat dia, berapa ringgit? Saya tanya. Jet ni berapa ringgit? Saya tanya. Dia kata RM70. Jet dia 70 juta. Oh, hebat. Siapa kata orang Melayu tak kaya? Kalau dia bagi kat kita van jenazah malam ni, tak payah kutip derma tuan. 70 juta. Allahu Akbar. Saya tanya kat dia, jet ni pergi mana? Dia kata pergi Mekah. Kalau rasa nak semayang Jumaat di Masjidil Haram, dia pergi. Pergi semayang. Habis semayang balik pula. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak pergi ke Mekah ni, kumpul duit 10 tahun. Motong getah, motong segala benda. Musim hujan memotong. Ambil guni lap pokok getah. Dia pergi pagi ke Mekah, pergi sembahyang Jumaat, mamam balik. Malam dah sampai dah. Mana tu? Mekah. Gila Datuk ni. Subuh tadi ada, dah maghrib ada sini, udah malam bila ke Mekah. Dah sewel. Sewel apa? Engkau je sewel. Dia pergi naik jet dia sendiri dia. Kaya tuan-tuan. Allah kata ujian untuk dia. Habis tu ustaz, yang kita ni tak ada harta ustaz, ujian untuk awak. Harta tak ada. Sampai sekarang gigi tak rubuh. Allah. Bukan dah ada ke gigi kamu dulu tu Haji? Mana pergi gigi? Tertelan dia. Oh sudah tuan. Sampai sekarang tak rubuh gigi. Duit tak ada tuan. Allah Ta'ala test. Ada orang yang Allah Ta'ala test anak. Pergi ke rumah dia, gambar anak dia, convocation penuh dinding. Dari sulung sampai ke bungsu. Allah test anak cerdik. Ada yang Allah test anak dia pula tak menjadi tuan-tuan. Anak tak menjadi, Allah test. Padahal orang datang ke rumah dia minta air penawar, penerang hati. Datang orang kampung minta air penerang hati, anak saya nak periksa SPM. Dia membaca doa auzubillahi minasyaitan Allahu latifum bi'ibadi. Tengah duk baca doa kat botol tu, anak dia lalu pakai seluar pendek. Habis baca doa, yang minta tu tanya, siapa tadi tu Haji? Anak saya lah. Apa dia buat sekarang? Mana menjadinya SPM tak lepas. Agak-agak tuan-tuan nak minum dah air jampi ni tuan-tuan. Saya fikir tuan-tuan ni. Allah Ta'ala bagi dekat dia anak bermasalah tuan-tuan. Ada orang yang diuji dengan sakit. Ni duduk dalam masjid ni. Sek baik ada tiang. Tak maaf lah, yang mana duduk nyandar. Sek baik ada tiang. Yang mari lambat tiang dah orang booking dah, nyesel dia. Lambat sikit hari ni aku puasa, lambat sampai dah. Ada orang sakit tuan-tuan tak boleh sebut kencing. Dia tengok tandas saja dia nak terkencing lah. Bila sebut saja kencing, udah terasa tuan. Ni apa ramai ni dah tu. Kena pula aircon sejuk gila macam ni tuan-tuan, udah tuan-tuan.
Allah Ta'ala test. Ada orang tak boleh kencing. Tak boleh kencing, tuan. Menggagah pegang katanya, aduh, duk menjerit. Pergi ke hospital, dia tebuk dia doktor, keluar, menyembur keluar. Tak boleh kencing. Allah Ta'ala uji dengan sakit. Ada orang yang Allah Ta'ala uji kepada dia, datang macam-macam bentuk. Qazfun wa khasfun. Allah datangkan pada dia malapetaka. Allah datangkan gempa. Allah datangkan pada dia bencana alam. Allah mari pada dia banjir. Allah mari kepada dia kejatuhan ekonomi. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Ta'ala akan uji kamu dengan beberapa benda. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Allah Ta'ala uji kita. Yang pertama kata Allah, aku uji kamu dengan ketakutan. Allah uji dengan takut. Tapi Nabi sebut di antara tanda-tanda kiamat ialah orang daripada Iraq pergi ke Mekah boleh pergi dengan aman, tak ada siapa nak kacau. Orang perempuan boleh pergi Mekah, tak ada siapa nak kacau, aman. Macam hari ni tuan-tuan aman nak pergi ke Mekah, laki tak ikut pun tak apa, awak duduk di rumah kata dia. Saya nak ke Mekah. Dia ikut 2-3 orang geng dia pergi umrah. Dulu lah tak boleh lagi. Aman. Allah Ta'ala uji kepada kita dengan ketakutan. Hari ni berlaku lah. Rumah kena ketuk pintu. Akak-akak yang nyanda kat pintu tu tengah sikit. Sekarang zaman aku ketuk pintu, duk tontang goncang hanya pintu. Dia telefon saya, ustaz, ini hantu ke apa? Mana saya tahu, rumah saya tak kena ketuk. Udah sampai ke Johor dia ketuknya. Dari Sabak berenam pindah sana pindah sini, naik kereta api ke naik lebuh raya, hantu tuan-tuan. Silat-silat main lebuk merebah pula tuan-tuan. Takut pula. Allah Ta'ala uji kepada kita takut apa? Pencuri. Cuba tuan-tuan tengok apa ramai kita hari ni. Rumah siap tapi tak boleh duduk. Pak saya pun tak boleh duduk. Grill tak ada. Bila nak pindah rumah haji? Itulah. Nak pindah lah. Tapi grill tak ada. Pindahnya mana? Ada rumah siap. Yelah grill tak ada. Kalau gitu tak payah buat rumah, buat grill. Jatuh orang baik pula yang susah, orang jahat pula senang. Orang baik rumah dah macam penjara tuan-tuan. Di jamban bilik, jamban di tempat kecil ada grill, pintu ada grill, tingkap ada grill, semua rumah ada grill. Lah pencuri masuk ke bumbung, terjun di bawah siling. Lusa dia pergi Cina tempah grill kat siling pula. Aku tengok rumah kamu dah penjara man tu dia. Yang dia mencuri pula jadi senang hidup. Hidup dalam takut. Bukan setakat rumah dia curi tuan-tuan, di masjid pun dia mencuri. Di masjid dia curi. Letak kowe pun tuan-tuan, highway terus. Letak tabung dia curinya. Letak tongkat mimbar pun dia curi. Saya dulu demo curi apa? Kapet masjid. Masa tu saya ada kedai menjual peralatan ibadat, buku, kitab semua. Satu van datang. Tolak kapet murah-murah. Saya pun tengok murahnya kapet ni, sejadah ni. Ini saja nak tolong kita nak habis stok ustaz. Saya pun bila dia duduk angkat tu saya tengok belakang ni. Wakaf dari masjid. Wakaf masjid tuan-tuan bayangkan. Aduh, apa nak jadi tuan-tuan? Takut. Yang pertama kata Allah, minal khauf wal ju'. Yang kedua, lapar. Ujian yang akan sampai kepada kita ialah ujian lapar. Mana ada lapar ustaz? Awak duduk di Lebuk Merebah ni ustaz, dari kecil sampai ketua tak ada pernah lapar. Ya, tak ada kebulur ustaz. Ada je makan. Tuan Haji sakit apa? Macam mana? Lapar tak? Lapar? Tahu tak apa? Berapa ramai sini yang makanan banyak tapi tak boleh makan? Dengar pengurusi sebut malam ni lembu sembelih.
Nasi masuk kari lagi. Berapa ramai tak boleh makan? Malam pula nasi tak boleh makan pula. Tak kelapa tu. Yang nu tak boleh makan, yang ni tak boleh makan. Ubat kena makan. Ubat ni boleh buat bubur lah. Punya banyaknya ubat makan. Jambak makan. Makan apa Tuan Haji? Ubat. Boleh masak bubur. Itu tak boleh makan, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan. Air pun bersukat. Isteri bersukat bagi air dekat suami dia. Awak tu cuci darah. Mana boleh banyak-banyak? Tak balik tuan-tuan. Isteri garang. Lebih ngalahkan nurse. Isteri bukannya buat apa dia? Ya. Suami tu panjang tangan sikit nak ambil udang. Sakit menyusah ke orang. Letak balik tangan dia tuan-tuan. Gaut. Lapar hamba Allah ni. Belum masuk ke buluran yang betul-betul lapar tuan-tuan. Wa naqsim minal amwal. Allah Ta'ala test kita, harta berkurang. Tadi saya telefon satu orang nak sewa bah. Nak sewa bah persiaran. The number you have dialed is not in service. Tutup dah tuan. Tak ada. Siapa nak naik bah persiaran PKP punya lama? Syarikat travel gulung tika. Jangan kata gulung tika, dengan bah-bah dia gulung sekali. Allah Ta'ala bagi hari ni ekonomi kita down. Jatuh. Tu belum masuk lagi hotel. Berapa banyak hotel yang tutup. Baru ni satu ejen datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, kami offer pada Ustaz ni. Ya. Ni hotel ni bilik kenamaan punya Ustaz. Ui, saya duduk tengok gambar Allah, Allahu Akbar, Allah. Ustaz, boleh Ustaz ambil bilik ni? Berapa? 38,000 semalam. Sewa bilik dia RM38,000 semalam. Tu dia. Orang kita kata, bapa. Habis tu, kalau Ustaz nak sekarang harga dia cuma RM3,000 semalam. Bapa, RM3,000 pun tak bayar. Saya kata. Siapa nak duduk tuan-tuan? Habis dah. Ni sekarang Allah Ta'ala test. Yang hak duduk di hotel lingkup, yang kerja hotel sekarang bawa Grab. Bayangkan pilot kapal terbang pun tuan-tuan hari ni menega tepi jalan. Dulu pramugari dengan pilotnya tuan-tuan, subhanallah, jalan dekat airport tu tegak berapa orang berjalan. Oh, kita tengok ke tepi ni. Tepi. Dia orang nak lalu ni. Pramugari sekali jalan 6 orang 8 orang berjalan tu tegak mendadak begini. Tu dia. Kita tengok isteri kat sebelah. Abang tengok apa? Tak. Abang tu nak pergi umrah. Baik. Sekarang tak ada orang tak ni. Syarikat kapal terbang pun tutup. Ni dia yang Allah Ta'ala sebut wa naqsim minal amwal. Allah test wal anfus, dan kematian. Allah Ta'ala test kepada kita akan berlaku kematian. Ujian untuk kita. Hari ini ya, Tun Rahah tak ada. Tengok muka dia pun lembut, tenang. Tak ada mak. Bayangkan kalau mak kita pi. Bayang bapak kita pi, anak kita pi. Allah uji. Allah uji tuan-tuan. Kematian yang akan datang. Ada orang kereta van mayat dia buat daripada Estima. Tuan-tuan nak beli apa? Toyota. Toyota Hiace. Saya pergi satu masjid, van mayat dia Estima. Hak transformer. Jenis macam Ultraman, Superman punya transformer, Wildfire. 300-400 ribu punya van mayat. Saya puji dia, Masya Allah. Cantik van mayat masjid. Ramai yang tak merasa Ustaz waktu dia hidup. Jadi waktu dia mati biarlah merasa sikit. Yelah. Tuan-tuan, dia boleh kata waktu hidup ramai tak pernah merasa Wildfire. Jadi biarlah mati merasalah juga. Kau suka lah apa anak kata-kata api lah. Allahu Akbar tuan-tuan.
Hantarlah naik apa pun tuan-tuan, amalan juga yang dikira. Sebab tu saya suka tuan-tuan, van mayat kita ni besok tunggu kat depan tu, mayang di masjid, bawa mayat 2-3 langkah. Kalau rumah jauh pergi ambil lah, tak masjid. Sebab apa? Saya suka bila mayat tu diusung, biar anak-anak muda yang usung. Bila usung jenazah, usung keranda tu lain tuan-tuan, lain. Yang duk sidai kain, tengok-tengok keranda diusung, lari dia. Tambah dia berkemban pula. Kenapa leha? Mayat. Lari. Yang main dam pun berhenti lah. Mayat. Stop ya. Yang main bola pun stop. Orang usung keranda. Whistle tu ditiup, prit. Kenapa ref? Mayat lalu. Dia lain daripada van mayat lalu. Dia tak sama. Sebab tu dulu-dulu kita usung mayat guna keranda, buluh kita buat, lapik pula dengan kain. Dia rasa semacam tuan oi. Sekarang bila kita pakai van mayat, tak tahu. Dengan tayar van orang curi. Dulu tuan-tuan kalau tengok keranda tu diusung ramai-ramai, lain. Dia mari semacam naik bulu roma ni. Tambah kalau yang berjalan tu pula keranda saja, orang tak ada. Lagi tuan-tuan. Tu nama dia keranda terbang nama dia. Lagi susah hati. Yang kelima kata Allah. Allah kata akan berlaku kepada kita ujiannya ialah buah-buahan tak menjadi. Wal anfusi was samarat. Buah-buahan binasa, makanan binasa. Allah Ta'ala akan uji kita. Itu bentuk ujian yang akan sampai pada kita. Yang seterusnya, apalagi yang Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ujian yang menggoncang iman. Punya dahsyat ujian yang akan sampai kepada kita, kata Allah Ta'ala, sampai menggoncang iman kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau gempa bumi dia datang, bangunan runtuh. Kalau tak runtuh bangunan tu, dia gegar bangunan tu. Kita duk tengok dalam CCTV tu, gempa bumi di Jepun, gempa bumi di Australia, di Indonesia. Dia keluarkan balik gambar-gambar ni. Yang duk berdiri, tidur di bawah. Yang duk berlari ni tuan-tuan, berhenti duduk diam. Tengok bangunan tu dia bergegar. Bayangkan tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut ujian yang akan sampai pada kita, ujian yang sampai bergegar iman. Wazulzilu hatta yaqul, sehinggalah mereka itu berkata, mata nasrullah, bilakah sampai pertolongan Allah. Sampai mereka tanya pada nabi-nabi mereka, bilakah pertolongan Allah akan sampai. Dahsyatnya tuan-tuan ujian. Tuan-tuan yang saya hormati, kita duk sebut tentang iblis tadi. Iblis ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut daripada surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut dah, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai ayat di bawah tu Allah Ta'ala sebut tentang iblis. Allah Ta'ala perintah sujud pada Adam, iblis tak nak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalam ayat yang lain aba wastakbara. Ada lagi tuan-tuan dalam surah Al-A'raf. Allah tanya pada iblis, qala mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei iblis, apa yang menghalang kamu tunduk kepada Nabi Adam bila aku suruh? Apa yang menghalang kamu tak ikut perintah aku? Tu cakap. Allah kata sujud kepada Adam. Kenapa kamu tak sujud? Apa sebab? Iblis kata, ana khairum minhu. Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin. Aku dijadi daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dijadi daripada tanah. Takkan api nak tunjuk pada tanah? Aku tak nak tunduk pada Adam. Minta maaf lah. Oh, kamu engkar ya. Allah kata dah, fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Semua malaikat sujud, iblis seorang tak nak sujud. Apa kata Allah pada iblis?
qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kamu keluar daripada syurga ni, nyoh kamu daripada syurga, berambus kamu daripada syurga, kamu tak layak duduk dalam syurga, kamu tu hina, kata Allah. Iblis kata, ya, tapi aku sumpah, disebabkan aku ni dah jadi macam ini, aku sumpah, aku janji aku akan sesatkan anak-anak cucu Adam, biar dema ramai-ramai dengan aku dalam neraka. Allah jawab, kamu boleh goda mereka, tetapi tidak kepada orang yang ikhlas, kata Allah. Kamu boleh goda anak cucu Adam, tapi tidak kepada orang yang ikhlas. Sebab itu tuan-tuan, Iblis dia dengki pada kita, dia benci pada kita, dia khianat pada kita. Maka tugas Iblis dia cari jalan macam mana nak ajak seramai-ramainya kita ni untuk masuk neraka. Dia nak ajak kita macam mana seramai-ramai. Sebab itu kena kenal Iblis, kena kenal tipu daya Iblis, kena kenal macam mana Iblis merosakkan kita. Apa dia Iblis? Apa dia tentera Iblis? Hari ni Iblis orang tak kenal, syaitan orang tak kenal, jin orang tak kenal, hantu orang tak kenal. Hantu tu apa Ustaz? Hantu ni dia panjang dia ni. Iblis ni dia tak reti nak terang Ustaz. Setan, setan kamu lah, kata dia. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan yang saya hormati, Iblis, tuan-tuan ingat Iblis ni suka. Iblis ni suka kita main semayang. Tak suka dia. Sebab tu waktu tengah semayang ni macam-macam benda jadi. Tengah semayang, masa itulah gatal celah punggung. Tuan-tuan pernah tengok dah? Ada orang semayang, waktu semayang itulah gatal perut betih. Dia garu perut betih dia dengan kaki belah kanan. Kaki belah kiri tegak, kaki belah kanan duk garu krek 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 ni. Cuba tengok dah habis semayang, agak-agak gatal lagi tak? Tak gatal lah. Cuba tengok tuan-tuan, sebelum semayang menguap sampai keluar air mata. Gantuk. Alhamdulillah. Punya mengantuk. Cuba tengok lepas semayang, berapa ramai yang ngantuk? Cuba tengok semayang Jumaat, waktu imam baca khutbah, dengan imam menguap. Ittaqullah. Dia menguap tuan. Cuba tengok dah habis semayang, berapa ramai yang nguap? Seorang pun tak nguap. Itulah nama dia Iblis. Dia tak suka kita semayang, dia benci kita semayang. Waktu azan, dia azan je tuan-tuan, lari Iblis, mencirit-cirit lari, sejauh-jauh dia lari. Habis azan lagi dia main balik. Dia main balik. Telinga ni dengar macam-macam. Masa itulah ambulans lalu. Itu gayah beranak dah tu dia. Udah gayah pun dia ingat tuan-tuan. Telinga ni. Mata pun masa itu. Dia angkat mata ni tuan-tuan, tengok pula TV masa tu, pasang pula kuliah maghrib malam besok. Dia boleh baca tu, malam besok kuliah maghrib Ustaz Kazim. Lama tak datang ni. Tengah semayang boleh ingat tuan-tuan. Itulah kata Iblis. Sebab tu kita kena mujahadah. Ni tempat lawan dia. Dunia ni tempat ujian. Mari nengok pula tengah-tengah ceramah, belum lancar kutipan, udah dia edaknya tabung tuan. Yang tadi kan tabung tuan. Belum umum demo dah edak macam mana. Tapi suruh saya umumkan, demo edarkan dulu macam mana. Berapa ramai waktu dia abang kita duk bawa tabung tu, berapa ramai yang kata apa berapa ramai yang cakap asal datang masjid derma, asal derma datang masjid.
Jumaat tadi aku nak masuk dah, malam ni aku masuk lagi dah. Saya kalau ada orang cakap macam itu, tadi Ustaz Jumaat saya dah bagi, takkan ni nak bagi lagi? Saya jawab, semalam kau dah makan, hari ni kau terkena darah lagi. Allah tak pernah berkira dengan kau, engkau saja yang kira dengan Tuhan. Bukannya banyak pun, tak banyak pun, ikut kemampuan. Fattaqullah mastata'tum. Ada 10, 10, ada 100, 100, ada 1000, 1000, ada 150,000, selesai masalah. Ini bekalan kita ni. Tapi iblis akan ajak kita, jangan bagi, jangan bagi, jangan bagi. Iblis. Dulu tuan-tuan, masjid kita tak ada aircon, panas lik-lik, hangat pijo. Komplain. Panas apa ni? Ngajak orang datang panas. Kipas banyak saja, sejuk hidup. Itunya aku malas datang. Tak datang masjid. Bila dah bubuh aircon, mat, masjid dah ada aircon, sejuk mat, datanglah. Tak tahan aku, sejuk saja tadi. Udah nak kaya tadi. Panas pun salah, sejuk pun salah. Jenis apa kita ni? Kamu ni betul-betul setan kamu tadi. Orang dah buat yang terbaik. Saya sujud atas kapet tuan-tuan, saya selesa. Lega tuan-tuan. Setengah masjid kita pergi tuan-tuan, yang atas ni tak ada dah, betul-betul tinggal guni. Dia turun sujud tu, kena lutut tu, aduh. Tu yang saya jumpa orang tuan-tuan, dia turun nak sujud tu, dia sebut aduh. Allah, aduh bunyi dia. Apa kejadian kau sebut aduh ni? Rupanya tuan-tuan, guni dah, tak ada dah. Bila sujud, melekat benang-benang kapet dekat ni, dekat dahi kita ni. Makna dah uzur sangat dah tuan-tuan. Masjid dia punya kapet. Allahu Akbar tuan-tuan. Iblis dia akan ajak kita jadi kedekut. Sedangkan kalau kita berwakaf, kita tolong diri kita sendiri, kita tolong untuk kita. Dan Allah jamin pula rezeki akan bertambah dengan sebab kita bersedekah. Nabi jamin tuan-tuan, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta siapa-siapa yang bersedekah. Takkan berkurang mana-mana harta orang yang bersedekah. Allah yang cakap, Rasul yang bagi tahu. Tapi tetap orang nak ikut iblis, jangan bagi. Jangan bagi. Akhirnya bila nak mati, dah sampai nazak, sakaratul maut, duk sakit atas katil, waktu itu baru nampak nak mati dah. Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalaulah boleh panjang umur sikit, tolonglah panjangkan umur aku. Sikit pun jadilah. Apa kamu nak buat? Fa asaddaqa, aku nak sedekah. Wa akum minas solihin, dan aku nak buat amal soleh. Bila dah nak mati sangat tuan-tuan, baru ingat nak sedekah. Orang pun dah tak faham apa kita cakap. Cuba tuan-tuan tengok orang yang nazak, orang sakarat. Ada orang faham apa dia cakap? Bunyi gar-garah dah. Apa mak? Mak nak apa? Cerita Korea ke? Mak lu minat cerita Korea tuan. Dia hafal sarang sampai sekarang ni. Dah tak faham dah tuan. Allah bagi tahu, orang nak mati ni kalau boleh dia minta dua benda. Minta panjang sekejap ya, aku nak sedekah balik. Waktu hidup dalam dunia tak nak sedekah, tak nak dia. Tapi bila dah nak mati, baru dia niat nak sedekah sampai. Yang kedua kata Allah, dia nak buat amal soleh. Waktu nak mati tu teringin nak buat amal soleh. Waktu hidup hari tu, Allah tengok TV 8 jam, baca Quran 8 minit, berzikir 8 minit, tengok Facebook 8 jam. Ada orang yang main handphone tuan-tuan, main game 24 jam sehari.
Nasi pun tak makan. Lalah mati keras atas kursi. Mati keras tuan-tuan, duk main game, mati situ. Sakit jantung. Waktu hidup hari itu tuan-tuan, tengok orang main bola lagi lama daripada semayang. Orang main bola di Padang pukul 4 dia tunggu dah. Main bola pukul 5. Habis pukul 7 baru balik ke rumah. 2 jam, 3 jam tengok bola. Tapi bila semayang 3 minit setengah, zikir pun tak nak. Dulu-dulu tuan-tuan tengok wayang sanggup pergi ke Ipoh. Nengok cerita Bobby, Hati Mary Seti, Kati Patang, roti kepada or makan, berebut-rebut beli tiket. Tapi bila datang kuliah free of charge, tak ada siapa yang kutip wayang itu tiket, dia lalu je. Apa ramai-ramai tu ceramah, ada makan ke? Ada, sepatah balik dia tuan-tuan, sebab ada makannya. Allah kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sama sekali tidak akan diberikan panjang umur kamu. Dah sampai ajal, dah sampailah. Allahu akbar. Sebab tu kita tak tahu tuan-tuan bila kita nak mati. Dulu 2-3 tahun lepas saya buat pelancaran kutipan derma untuk Mahat Tahfiz. Budak-budak tahfiz pergi kutip derma. Bila tabung budak tu lalu depan dia, satu hamba Allah ni, jangan kata nak masuk duit dalam tabung tu, tengok tabung pun tidak, begini. Sedekah pun tidak, tengok pun tidak, begini. Punya benci sedekah. Besoknya mati tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mana tengok saya tabung tadi, baik panggil balik tabung tuan-tuan. InsyaAllah panjang umur. Yang benda faham, tak faham dah tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, apa lagi ujian yang akan sampai kepada kita? Tadi saya sebut ujian iblis. Nun, ujian daripada manusia. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ujian daripada Yahudi dan Nasrani. Tadi saya tanya pada tuan-tuan, tuan-tuan ingat iblis ni reda ke dengan kita? Sampai nak mati pun dia masih lagi hasut kita. Dia takkan reda dengan kita. Satu lagi bangsa tuan-tuan yang takkan reda dengan kita, nama dia Yahudi dan Nasrani. Sama sekali takkan reda. Dia cari jalan macam mana supaya kita ni dilaknat oleh Allah, supaya kita ni tinggalkan sunnah Nabi, ikut cara dia. Dan dema tak akan pernah duduk diam tuan-tuan. Kita kena belajar bagaimana Yahudi menipu kita, Nasrani menipu kita. Saya baru ni kena hentam teruk bila cerita bab yang ini je. Orang maki hamun dalam Facebook. Saya cuma cerita je tuan-tuan. Siasat, kaji, apa yang kita dengar, apa yang kita buat, apa yang kita disuruh. Hari ini Nabi Muhammad suruh kita fikir banyak kali. Tapi apa yang orang putih suruh, tak ada fikir-fikir, ikut membabi buta. Cuba tuan-tuan tengok, banyak orang yang fikir dulu kalau sunnah Nabi ni. Jepun tadi, ingat tak Jepun? Penyakit Jepun. Tak baca ke doa iftitah? Sunat Jepun. Tapi Nabi suruh sunat Jepun. Ni yang orang putih suruh, tak buang sampai sekarang ni. Faham tuan Haji? Abang ni nampak janggut je, habis tutup. Tak berani buka ni. Pasal apa? Orang putih suruh. Tuan-tuan faham maksud saya? Hak Nabi suruh ni sunat je pun. Yang orang lain suruh, makhluk suruh. Memang Ustaz, tak pakai 1000. Sudah nampak. Pencen 700 tadi. Hutang pula lagi 300 tadi.
Yang datang daripada hak barat, semua ikut. Yang Nabi suruh buat, tak nak ikut. Apa nak jadi hari ni tuan-tuan kita ni? Mana kita letak Nabi kita ni? Mati nak jumpa Nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tuan-tuan tak malu ke waktu baca doa tahlil? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin. Ya Allah, bangkitkanlah kami bersama para nabi kami, para syuhada kami, para salihin kami ya Allah. Tapi waktu hidup perlahan-lahan kita tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nur ayat 63. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui siapa di kalangan kamu yang perlahan-lahan meninggalkan Rasulullah. Terang-terang Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, perlahan-lahan kita tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kerja mereka. Kerja mereka ialah supaya kita tinggalkan Nabi kita dan ikut mereka. Ustaz faham tak? Ni balak. Saya jawab, sesuatu yang Allah Ta'ala turunkan, dia tak akan mengubah sesuatu sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin Tuhan turunkan balak yang menjadikan sunnah Nabi tak dapat dikerjakan. Sebab Nabi kata dah, ittabi'u. Allah kata dah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutlah kamu apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu, jangan kamu ikut yang lain. Surah Al-A'raf ayat 3. Allah kata ikut apa yang diturunkan pada kamu, jangan ikut yang lain. Hari ni tuan-tuan, kita banyak pilihan. Kejap ikut, kejap tak ikut. Ni tak sesuai, ni tak payah ikut. Mana ada sunnah Nabi, peraturan Islam yang kita kata yang ni sesuai, yang ni tak sesuai. Melainkan semuanya sesuai tuan-tuan. Apa kerja bangsa ini? Kerja bangsa ini ialah menjadikan kita ini ikut mereka dan menganggap ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai. Yang ditinggalkan kepada kita dalam hadis tak sesuai, dan apa yang disebut oleh Allah dalam Quran boleh dipertikaikan. Inilah dua bangsa ni tuan-tuan. Tadi saya sebut kita kena belajar tentang iblis, tipu daya iblis. Kita juga kena belajar apa dia dua bangsa ni menipu kita, supaya kita tahu mana dia tipu daya mereka, supaya kita tak tertipu, kita tak mengikut mereka. Sebab itulah yang kita sebut di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah dilalui oleh orang-orang yang dapat nikmat. Siapa dia? Jalan para nabi, jalan para syuhada, jalan para siddiqin, jalan para salihin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan janganlah engkau berikan kami ya Allah jalan-jalan yang dimurkai, ya jalan yang kau murkai, dan jalan orang-orang yang sesat, yaknilah golongan Yahudi dan Nasrani. Bacaan itu kita sebut dalam sembahyang. Kami tak mau jalan Yahudi, kami tak mau jalan Nasrani. Tuan-tuan, hari ni kita tengok negara-negara Arab berbaik-baik dah hari ni, buat hubungan diplomatik dengan Israel lah. Malah ada negara Arab yang menyambut hari raya Yahudi baru ni. Apa nak jadi tuan? Kita harap Malaysia ni tak ada lah sampai nak buat hubungan diplomatik, mengiktiraf negara haram Israel. Allah, sebab tu tuan-tuan kena rapatkan kembali tali silaturahim kita. Rapat balik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rapatkan balik kita dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi, di akhir zaman nanti cabaran yang akan datang kepada kita ni, umat Islam ni, saat lagi tuan-tuan ambil nasi, buh dalam satu talam.
Bubuh lauk, bubuh jelata, bubuh timun, bubuh apa semua, kicap apa semua, panggil 10 orang mai makan nasi lentalam. Ada yang jengkau dari atas, ada yang ambil daripada bawah, ada yang celah-celah pinggang orang dia pergi ambil, ada yang celah-celah tangan pergi ambil. Kata Rasulullah, umat Islam di akhir zaman menjadi macam makanan dalam talam hidangan. Orang bersimpang siur tangan mengambil makanan ni, mengambil makanan. Umat Islam jadi orang tempat ratahan mereka, tempat diratah oleh mereka. Maka Nabi ditanya, adakah kami sedikit masa itu ya Rasulullah sampai kami boleh kena ratah? Tak. Bal antum yauma idzin katsir. Hari itu kamu orang yang paling ramai sekali. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tetapi kamu ni macam umat di waktu banjir, macam buih di waktu banjir. Tuan-tuan cuba tengok, ni nama dia sabun basuh pinggan. Contoh, buh air, buh dalam mangkuk, goncang basuh pinggan. Kalau sabun tu tak ada buih, tuan-tuan puas hati tak? Tak puas hati. Kita nak buih banyak, lagi banyak buih, lagi seronok basuh sabun, basuh pinggan, basuh kain. Cuba basuh kain tak ada buih. Ni buih sabun apa ni? Tak ada buih, lempar je. Nabi tak sebut umat Islam adalah umat buih sabun. Nabi tak sebut. Nabi sebut umat Islam adalah buih di kala banjir. Sebab apa? Tak ada siapa nak banjir. Siapa sini nak banjir? Angkat tangan macam saya. Tak ada kerja minta banjir. Kalau banjir tak mau, buih dia pun kita tak mau. Satu. Dua, cuba tuan-tuan tengok banjir. Di mana air banjir masuk, di situ buih pun sekali datang. Umat Islam di akhir zaman adalah umat yang suka mengikut. Orang nu buat kita ikut, orang ni buat kita ikut, orang nu buat kita ikut. Ikut saja-saja tuan-tuan. Sedangkan Nabi kata dah, jangan ikut yang lain, kalau tidak kamu sesat. Jalan yang kamu tidak sesat cuma ada dua. Ikutlah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Siapa yang ikut Quran, siapa yang ikut sunnah Rasulullah, dia takkan sesat. Lain daripada itu, kata Rasulullah, kamu pasti sesat, kamu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ujian yang akan sampai kepada kita yang ketiga, nama dia apa? Nama dia ialah hawa nafsu. Tadi saya sebut ujian daripada iblis, syaitan. Kedua, ujian daripada manusia. Saya sebutkan secara ringkas daripada Yahudi dan Nasrani misalnya. Yang ketiga, ujian daripada apa? Ujian daripada hawa nafsu kita. Ni ujian ni nombor 3 ni. Hawa nafsu. Duk tengok jam. Dah dekat pukul 9 ni, bila nak berhenti ni. Hawa nafsu. Aku kalau tak berhenti pukul 9, aku balik. Aku nak tengok sepatu tu dia. Hawa nafsu. Hawa nafsu duk goda kita. Datang masjid, kalih-kalih belah perempuan, tengok leha janda. Ada dia ni, patut dia berdebur. Kebetulan dia pula Tok Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesti leha dia tengok aku. Buat suara cantik-cantik lah. Cuba tak ada leha. Allahu Akbar, Allah. Nampak tak ni? Datang ke janda leha, datang, asyhadu an la ya Allah, tuan. Udah boleh rakam masuk radio bang. Cuba tak ada leha tu, halai-balai bang. Ayalah solat. Kalih-kalih belakang ada pula janda leha. Aduh. Nampak ada bunyi dia, tuan. Ini nama dia apa? Hawa nafsu. Dia mari duk goda kita. Turun ke tempat motor tu. Tengok Haji Leman pakai motor tak biar start dengan kaki.
Dengan jari. Bapa. Oi. Saya ada radio lagi. Bapa. Berapa motor kamu man? 11. Bapa. Balik rumah begini tuan. EXPI ke Leman punya. EXPI ke Leman punya tuan. Akhirnya kita tak jadi seronok dengan apa yang kita ada. Hawa nafsu dia mari goda kita. Ini ujian yang akan sampai pada kita. Tuan-tuan yang saya hormati, saya ke tuan-tuan ke, semua akan kena benda-benda ni. Dia mari ujian yang paling kuat kepada kita. Duk sayang pada dunia, hubbud dunia, cinta pada dunia, nafsu dia mari ni. Wa karahiyatul maut, dan dia mari kepada kita benci nak mati, malas nak mati tuan-tuan. Kesimpulan dia tuan-tuan, ya, ujian yang akan sampai kepada kita ini untuk apa? Untuk kita jadi baik. Kamu naik motor Din, ya, yeah. Laju kamu naik, biasa, tengoklah kaki. Nengoklah kaki. Oi, hebat. Saya pergi ceramah satu masjid, Abang Haji. Masuklah masjid, orang kampung datang 2-3 orang salam. Ustaz, ni ketua kampung. Yang mana? Yang duduk kat tiang tu. Oh. Tapi Ustaz nak khabar sikit. Dia tu kaki tipu tu. Oh ya. Jaga-jaga Ustaz. Saya pun pergi salam ketua kampung. Rupa je tak ada kaki. Dia pakai kaki palsu. Betul lah, kaki tipu tuan. Saya tengok muka dia, celaka orang tu dia tuan. Ustaz pun dia tipu tuan. Dia kata ketua kampung kita, Ustaz, kaki tipu. Pakai kaki palsu, kaki tipu lah. Amboi, pandai benar kamu nipu tuan. Allah, tuan-tuan yang saya hormati, pendek kata, dunia ni bukan tempat selama-lamanya. Nun di sana bu cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Dunia hanya sementara. Jadi kenapa yang kita hari ini nak bergaduh sama-sama kita? Sampai tak bertegur. Dia dulu atau kita dulu yang akan mati. Habis itu kenapa nak gaduh? Sudahlah tuan-tuan, kita duduk di Lubuk Merbau ni. Semua satu kampung, satu kawan, satu keturunan. 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu. Kenal lagi. Jangan putus silaturahim. Kenapa putus? Dia belah lain, saya belah lain. Belah mana? Biasa Ustaz. Nak tengok rumah dia mendera belah mana? Saya lain Ustaz. Saya tidak. Saya belah lain. Ustaz belah mana? Dia tanya saya belah. Saya jawab, boleh belah. Saya jawab senangnya, boleh belah. Paksa politik kau nak bergaduh siang malam, buat apa? Udah lah. Udah. Nanti tunggu lagi 3-2 tahun, pilihan raya pangkah lagi sekali. Dah habis pangkah, duduk elok-elok, jaga elok-elok kampung. Bangunkan ekonomi. Apa benda yang kita nak kena bangunkan tuan-tuan? Sektor pertanian, sektor pemakanan. Kelang dah tutup. Tuan-tuan tahu tak Kelang berapa banyak tutup? Dulu kita kata bangunkan Kelang, orang nak kerja kilang. Sekarang Kelang tutup, nak makan apa? Dulu kalau sebut bela kambing, bela lembu, menanam apa semua, tak standard. Orang datang minang anak kita, apa kerja ni? Bela lembu, tuan-tuan. Cancel terus. Orang yang kerja Kelang pun dia makan nasi. Kamu duduk bangga dengan Kelang-Kelang, industri. Sekarang industri apa tuan-tuan? Kelang Sony yang besar lama itu pun tutup. Tapi orang tetap makan. Kenapa tak sediakan makan?
Kita ada banyak kampung tanah yang boleh kita usahakan. Macam mana nak tanam produk pertanian? Cuba tuan-tuan tengok dah jadi PKP, PKPB, PKPD. Nak makan apa tuan-tuan? Buat bendang pun tak boleh. Petani tengah buat bendang, polis datang, balik PKP, balik menung tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, sekarang nak makan apa? Cina beli beras bertan-tan tuan-tuan, beratus-ratus tan dia pun dah simpan dah. Kita simpan apa? Biskut Mary. Kena sediakan makan sekarang tuan-tuan. Kita majukan industri pertanian kita. Sebab tu saya lalu dekat Lebuh Raya tu, nengok bendang kiri kanan. Dulu bendang, sekarang buat kolam ikan. Siapa nak makan arwana tu tuan-tuan? Sayang tuan-tuan, kita tak jaga tanah pertanian kita. Kita tukar syarat macam-macam. Akhirnya bendang tak ada, beras tak ada. Jom tuan-tuan, lupakan sengketa. Kita jaga sama kampung kita. Yang kedua, nasihat saya tuan-tuan, saya pun nasihat, jom kita jadi orang baik. Tadi tu imam baca ittaqullah, ittaqullah, jadilah orang baik. Sebut bertakwa tak faham lah. Senang cerita takwa tu apa? Jadi orang baik. Sebab kita hidup tak lama. Berapa ramai lagi, berapa lama lagi tuan-tuan? Saya tulis dalam Facebook saya baru ni. Saya kata dekat dia, abang, tak boleh kerja abang ni. Haram. Masalahnya ada orang boleh bagi duit kat saya. Ada orang boleh sara anak bini saya ke? Abang, Bangladesh pun boleh hidup bang. Main datang ke Malaysia. Kerja dia apa? Kerja dia naik lori pick up, toke. Bila sampai dalam hutan, lompat lori pick up, masuk dalam hutan, dia kejar babi hutan. Dia kejar babi hutan, dia buat babi hutan lari. Lalu depan toke dia tembak, pum, mampus babi tu. Upah dia kejar, upah dia menjerit babi hutan tadi dapat RM50. Tak boleh bang. Benda yang terlibat dengan benda haram adalah haram. Tak, awak tanya ustaz, ustaz boleh ke bagi RM50? Macam ni abang, saya ada kawan, dia ni ada buka kilang, apa nama, borong, kedai borong. Dia nak pakai orang. Kalau abang nak boleh kerja, saya recommend. Tak payahlah ustaz, saya ingat senang kerja nak angkat barang berat. Itu dia, tu pulang lah. Habis tu apa makna baca khutbah tadi? Ittaqullah. Apa keadaan ujian yang sampai pun tolong bertakwa kepada Allah. Senang ustaz cakap, tak kena pada ustaz. Tak kena pada ustaz. Saya dulu ustaz, saya cakap terang-terang lah, saya nyah. Dan sekarang pun saya nyah. Sediam tuan-tuan, nyah. Badan besar pada saya lagi. Buatnya dia tolak saya, rebah tuan-tuan. Dia kata dulu dia maknyah, kemudian dia berubah. Dia buang hak perempuan punya, dia pakai baju Melayu, dia datang masjid. Tapi ustaz tahu apa orang buat pada saya? Dia mau buat apa? Saya tak ada khojah. Saya minta khojah, dia mau tak bagi. Bila bagi pula, orang raba saya ustaz. Raba. Saya pergi masjid, orang masjid raba ustaz. Aduh. Tuan-tuan pernah jumpa pun tak ni tu? Pakai jubah, jalan begini pergi masjid. Saya kata, abang, ambil serban saya, tutup dua ni. Jangan tunjuk sangat. Nampak macam mana dia dah suntik benda tu dah ada. Tak, walaupun dah tobat, bukan boleh potong, hilang tuan-tuan. Bila datang masjid begini, datang tok lebih pun apa kata dia, astagfirullahalazim tuan. Hei, wara tuan ni. Nampak je kemas serban ni.
Habis tu apa masalah abang? Saya tak ada kerja, saya nak makan susah. Saya kata saya nak balik pada dunia asal saya. Saya kata, abang sabar. Saya panggil dia abang, sabar. Ustaz senang cakap, ustaz tak jadi macam saya. Sabar. Mari saya tolong. Tuan-tuan, kalau orang macam ni nak berubah, ada tak tempat untuk dia untuk berubah? Kita sedia ada tempat untuk dia. Dulu saya bela satu orang, ditangkap pasal minum arak. Saya letak di sekolah saya, bagi perlindungan. Dia nak berubah. Datang 2-3 ustaz kata, entah ni apa ni, menyokong orang minum arak. Saya kata, ustaz sabar, dia dah taubat. Kalau kita tak tolong dia, kita biar dia hanyut, kita berdosa, ustaz. Ujian nak jadi baik ni tuan-tuan, bukan senang boleh jadi baik. Bukan senang. Dia akan datang ujian, sabar. Tuan-tuan, saya pergi satu rumah orang. Polis sampai, pertahanan awam, semua sampai. Saya pun sampai. Apa ustaz? Anak dia tergantung kat kipas tu. Perempuan. Aduh. Tuan-tuan bayangkan mayat tergantung. Allah. Pak dia balik, tu dia nganga pun. Bunuh diri. Pasal apa? SPM tak skor 1. Dia frust tuan-tuan, dia gantung diri. Mak dia mengharap, bapak dia mengharap, cikgu mengharap, tiba-tiba tak dapat target, gantung. Adik-adik oi, baru tak dapat 1 SPM. Kita ada lagi STP. Ni abang-abang di sini berapa ramai tak ada SPM, boleh hidup sampai sekarang. Anak 8, kereta 3, kita sorong 1, elok je 3 kereta dia. Tak ada SPM boleh hidup. Ya sampai nak gantung tu pasal apa? Sabar. Sabar. Tuan-tuan, saya cakap pada tuan-tuan, ujian bulan Ramadan yang lepas, keluar daripada badan saya ni jarum. Tengah-tengah mandi saya gosok badan, keluar jarum. Bila masa saya makan jarum tuan-tuan, tak ada hojek makan jarum. Hebat. Sebab tu perut saya dia kejap kembung, kejap kempes, kejap kembung, kejap kempes. Sabar banyak-banyak. Sihat, saya pergi ceramah. Tak sihat, saya rehat. Kalau rasa tak sihat sangat, duduk lepak kat hospital. Lepak 2-3 malam. Di hospital ada nurse. Sabar. Ujian Tuhan. Jadi tuan-tuan, Allah sebut di akhir ayat tadi, wabasyiris sabirin, dan jadilah orang yang sabar bila kita ada ujian yang datang pada kita. Sebab Allah kata disediakan syurga untuk kita kalau kita ni sabar. Teruskan ibadat, jangan merajuk, jangan benci, jangan apa pun dengan Tuhan. Allah buat tu terbaik dah. Allah tu buat terbaik. Bila saya buat keluar jarum tu tuan-tuan, mandi tu keluar, terima kasih Tuhan, syukur pada Allah kau bagi ujian pada aku. Tidur tak boleh, makan tak boleh, cakap pun lemah-lemah cakap, bangun tak boleh. Syukur pada Allah, mudah-mudahan kau ampunkanlah dosa aku. Itulah tuan-tuan sabarnya. Ada orang kata mana ada santau-santau ustaz, nipu ustaz. Kalau tak percaya, minta lah makcik, minta malah dia lepas sembahyang, ya Allah kami nak santau ya Allah, minta insya-Allah. Kalau dah rasa tak percaya, dalam masjid saya cakap tuan-tuan, ajaib ni, jarum boleh keluar pada perut. Subhanallah. Jadi kalau datang ujian-ujian tu pada kita, insya-Allah mudah-mudahan kita sabar.
Dan tuan-tuan, hari ini kita dapat peluang untuk dapat pahala wakaf. Sebab tu saya tak lancarkan awal-awal tadi, sebab saya tahu tuan-tuan tak bawa duit. Habis kau bawa RM1 2 ya. Besok ada lagi, lusa ada lagi, tunggin ada lagi, bulan depan ada lagi. Dan anak-anak kita pun ada di Kuala Lumpur, di Ipoh, mana lah. Telefon anak, Man, masjid nak lancarkan kutipan derma buat kereta mayat, van jenazah. Bagilah sikit kat masjid. Anak kita 5 orang, seorang bagi 100, dah 500 bagi. Ada 100 keluarga di sini. 5,000 orang dah ada, tuan-tuan. Selesai masalah, 50,000 orang dah ada. 5,000 orang ada, tuan-tuan, darab dengan 1,000 seorang, 5 juta, tuan-tuan. 3 van mayat kita dapat. Apa siapa nak mati boleh lah van mayat, kata dia, tuan-tuan. Itu jawapan pengurusi masjid, tuan-tuan. Jadi kita tak payah bagi banyak-banyak. Maksud saya, kita bagi ramai-ramai. Bila bagi ramai-ramai, semua pakat sayang. Bagi ramai-ramai, maka ramai-ramai dapat share. Kawan ni 100, anak dia 100, anak dia 100. Allah Ta'ala sebut mimma razaqnahum yunfiqun. Sikit-sikit kau bagi, tapi ramai-ramai kau buat. Lama-lama cukup, tuan-tuan. Jadi inilah yang kita nak buat. Mudah-mudahan pelancaran pada malam ini, InsyaAllah bulan depan, awal tahun 2021, kita dapat van jenazah yang baru. Ya, yang selesa. Ya, yang selesa. Sebab baru ni saya bawa satu, dia ni budak universiti di Pahang, mati di Pahang. Sampai di Tapah, van jenazah rosak. Pukul 2 pagi, tuan-tuan. Telefon saya pukul 2 pagi. Ustaz, ada van tak? Van banyak. Van apa? Van jenazah. Van jenazah? Kenapa? Budak universiti ni Ustaz meninggal, nak hantar balik. Nak balik Kuala Star. Ada? Van rosak, Ustaz. Oi, van apa? Welfare. Oi, rosak juga welfare, tuan. Boleh Ustaz ambil van? Pukul 2 pagi. Saya kata boleh lah, nanti saya hantar orang saya. Saya tak pergilah, orang saya pergi juga. Hantar van Toyota, patah balik boleh. Itu yang betul cakap Tuan Haji tadi. Van yang elok, kenderaan yang baik untuk memudahkan urusan pengendalian jenazah. Sebab kita tak tahu dia nak rosak, tuan-tuan bayangkan daripada Kuantan tadi nak pergi ke Alostar, rosak di Tapah. Nak cari siapa macam itu, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan masjid kita akan dapat jenazah, van jenazah ni insya-Allah, dan saya sumbangkan RM500 untuk pembelian van tersebut. Jadi terima kasih kepada semua yang datang. Terima kasih kepada pengurusi, terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.